rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan segera. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihat Pak Riz. Kes COVID ni, isteri saya ni keluar rumah tinggalkan saya Pak Riz. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak? Itu adalah perkara realiti yang sedang berlaku. Kecurangan itu berlaku. Bukan di pihak lelaki saja, di pihak perempuan berlaku. Bukan di pihak perempuan saja, di lelaki berlaku. Dan sebab tu saya bagi tahu, kan? Saya tak peduli orang suka tak suka, kan? Mereka yang tegar dengan kepimpinan yang ada ke, saya tak peduli. Saya kena cakap apa yang patut saya cakap. Saya bagi tahu, kan, COVID-19 ni bukan terletak hanya pada berapa banyak pesakit positif, berapa banyak orang masuk keluar hospital, berapa banyak orang berada kat pusat pemulihan. Dan itu peranan KKM, mereka jalankan dengan cara yang terbaik. Itu ialah peranan Menteri Kesihatan. Itu adalah peranan Menteri Vaksin. Tetapi kita ada berpuluh-puluh menteri lagi, buat apa? Menteri-menteri yang lain buat apa? Mana menteri yang menjaga kekeluargaan? Mana menteri yang menjaga kekeluargaan? Benda ni sedang berlaku. Dan kita cakap tu boleh buat apa? Kita boleh doa, kita boleh ajak rakan-rakan kita lakukan perkara-perkara yang terbaik, dakwah tetap jalan. Tapi mereka yang ada kuasa, mereka yang ada power, kan, mereka boleh buat dasar, mereka boleh buat kempen lebih agresif, mereka ada kuasa lebih mudah berbanding kita. Tapi kita tetap akan terus berjuang walaupun sakit. Orang suka tak suka itu bukan peranan kita. Itu hak dia dengan Allah besok. Dia benci kita kerana Allah atau dia benci kita kerana makhluk. Dia akan jawab dengan Allah SWT. Kan? Tak ada masalah. Kita tak rugi apa pun. Satu kita kata, kan, mana-mana menteri yang berkaitan dengan kekeluargaan mesti mainkan peranan. Buat pendekatan, buat program-program tersusun. Ambil tahu, ambil statistik yang telah dibangunkan oleh banyak agensi-agensi yang telah dipertanggungjawabkan. Kan? Ambil statistik tu, buat analisis. Ada banyak pihak yang boleh buat analisis. Apakah kesan yang telah berlaku akibat daripada COVID-19 ini? Kan? Berapa banyak institusi keluarga yang kolap? Berapa banyak kecurangan yang telah berlaku? Berapa banyak kes penceraian? Berapa banyak kes penderaan? Kan? Berapa banyak kes melibatkan seks, pencabulan seks pada kanak-kanak, terutama perempuan. Kajian demi kajian ini akan membuka ruang lebih besar kepada pelbagai program. Dia berkait rapat dengan Kementerian Undang-Undang, berkait rapat dengan Kementerian Kekeluargaan, berkait rapat dengan Kementerian Keagamaan. Semua berkait rapat. Semua harus menggembeling tenaga untuk membantu ummah. Kan? Subhanallah, Islam tidak terletak hanya pada vaksin semata-mata. Kalau ada vaksin, maknanya kita orang... Tak! Saya lihat manusia sekarang tengah banyak ratib tentang vaksin. Sedangkan ada banyak-banyak benda besar lagi yang telah dipinggirkan, disingkirkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Allahu Akbar. Kan? Macam mana kita nak atasi masalah tekanan ekonomi yang berterusan yang menyebabkan kecurangan? Itu mungkin menjadi salah satu sebab mengapa kecurangan berlaku. Orang wanita atau yang suami, isteri tak mampu bertahan. Kan? Kesan daripada ekonomi yang semakin berundum. Hidup dulu mewah, hidup dulu senang, tiba-tiba jatuh. Subhanallah. Sebab itu sangat penting sahabat-sahabat. Sebelum saya pergi menjawab soalan ini, saya nak bagi tahu. Sebab itu Islam telah menggarispandukan, Nabi SAW telah menggarispandukan kehidupan yang patut kita buat, kehidupan patut kita jejaki, kehidupan patut kita terokai, kehidupan yang patut kita contohi. Itu kehidupan sederhana. Kehidupan yang sederhana, tuan-tuan. Kehidupan sederhana. Kalau ada kemampuan sekalipun, jangan beli sampai 10 biji kereta. Nampak tak? Jangan sampai beli banyak rumah. Kan? Untuk apa sebenarnya? Di saat banyak orang tak ada rumah, kau beli banyak rumah. Kau nak jadikan aset tu, alhamdulillah. Tapi sejauh mana aset-aset tu menjadikan kau betul-betul dekat dengan Allah SWT, atau kau terlalu menggila nak beli aset, the next asset, the next asset, the next asset. Kena berhati-hati, tuan-tuan. Kena sangat-sangat berhati-hati benda ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hidup sederhana itu tuntutan dalam Islam. Tak salah jadi orang kaya, jadi jutawan tak apa, tapi hidup kena sederhana. Nampak tak? Sampai ke tahap tak boleh masuk warung, nak main hotel saja. Tiba-tiba bila jatuh, dah tak ada duit nak pergi hotel, malu nak masuk warung pula. Allahu Akbar. Nampak tak? Hidup yang sederhana, ujian sebesar mana pun dia tidak akan terkesan, insya-Allah, sebab hidup dia sederhana.
Nampak tak? Dulu orang kaya, kereta Porsche, kereta Ferrari, masjid langsung tak sampai, masjid langsung tak singgah. Sebab terlalu sibuk dengan mengejar dunia, meeting, dating, outing, semua ting. Bila semua dah melenting, dah hilang, Ferrari pun dah tak ada, rumah pun nak digadai, rumah pun nak disita. Subhanallah. Dia rasa malu nak pergi masjid. Sedangkan masjid ni tempat terbuka untuk semua orang. Dia rasa malu. Dia dah mula berfikir negatif. Orang kata apa, dulu aku kaya tak pergi masjid sekarang. Dan orang yang nak sambut pun satu hal juga. Ada juga segelintir, bukan semua, yang kata, dulu masa kaya tak naik masjid dan miskin pergi masjid. Nampak tak? Yang nak datang, yang nak terima, semuanya ada masalah sebenarnya dalam kehidupan kita pada hari ini. Kalau kita benar-benar kuat, pergi mampus apa kata orang. Kita ni dengan Allah SWT kena kuat. Kita kena kuat dengan Allah SWT. Apa kata, saya nak ambil kata-kata daripada, kalau ada saya kongsi. Jika semua orang menjauhi ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahawa Allah SWT ingin membuatmu kuat dan ia menjadikan kamu penolong. Dia akan menjadi penolong pada kamu. Nampak tak? Ketika kamu jatuh, semua orang tinggalkan kamu. Pedulikan. Kan? Sebab itulah tanda Allah nak bagi kita kekuatan untuk bangkit walaupun sakit. Tak ada lelah sebab kita ada Allah. Ia akan menjadi penolongmu. Nampak tak? Imam Syafi'i kata, ia akan menjadi penolongmu. Allah yang tolong. Sebaik-baik penolong, Allah. Sebaik-baik penolong, tak dengarlah. Sebaik-baik penolong, Allah. Sebaik-baik penolong, Allah. Sebaik-baik penolong, Allah. Sebaik-baik penolong, Allah. Nampak tak? Sebaik-baik penolong Allah SWT. Satu bila isteri kita, siapa-siapa isteri curang, isteri tinggalkan kita, suami tinggalkan kita, ingat kembali pada Allah. Sebaik-baik penolong Allah. Yang beri damai Allah, bukan isteri, bukan suami. Yang buat kamu bahagia Allah, bukan isteri, bukan suami. Dulu suami bagi emas permata, nak apa saja dapat, kad kredit tak ada batas. Bila suami jatuh, kontraktor jatuh, tak ada projek, pekerja nak dekat 200 orang, semua tak ada lagi dah. Kosong dah tak ada dah, semua jatuh. Orang kaya, hutang banyak. Kereta tak main kecil-kecil, dia tak main kancil. Nampak tak? Dia pakai apa? Dia tak main kancil tuan-tuan, dia pakai zirafah. Nampak tak? Dia tak main kancil, dia pakai Lamborghini. Faham ke faham tu? Tiba-tiba semua jatuh, tanpa terduga dia jatuh. Isteri dah tak boleh hidup dengan keadaan macam ni. Isteri tinggalkan dia. Nampak? Sebab apa? Dulu isteri bahagia kerana duit, isteri bahagia kerana kad kredit, isteri bahagia kerana harta. Satu, jangan didik isteri kita begitu. Salah kita. Kita salah didik. Dan didik isteri kita bahagia itu kerana Allah. Cinta itu kerana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu, kita ada kekuatan pimpin isteri pergi masjid. Rasa yang lazat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera.